tupai pula jadi perbahasan. Sungguh jadi perbahasan sungguh lah ni. Setengah menghalalkan dan mengharamkan. Dalam sabilal muhtadin dinyatakan hukumnya haram, eloklah dielakkan. Saya sendiri pun dalam kitab ni mengelakkan daripada kecaman memegang dengan pandangan Syekh Arsyad Banjari. Kerana Syekh Arsyad Banjari mengatakan hukumnya adalah haram. Tapi fi iskal. Dalamnya ada iskal sedikit. Cuma saya tak masukkan dalam nota kaki ataupun perbahasan saya. InsyaAllah kita akan tambah perbahasannya. Karena taklil sebahagian ulama tanah Melayu kita yang mengatakan bahawa sinjab hukumnya haram. Karena dikatakan bahawa hukumnya dia berbeza dengan sinjab di tanah Arab. Karena saya tak silap saya ada seorang sahabat kita bagi tahu, kata Syekh Singli dalam kitab beliau Siratul Mustaqim mengatakan bahawa dia pernah melihat sinjab di tanah Arab di Taman Margastua, iaitu taman binatang, di kebun binatang, iaitu di zoo. Katanya seakan-akan sa'lab bentuk dia. Ada ba'id. Kerana sinjab adalah sinjab. Yang saya tanya kepada masyayikh, sinjab adalah sinjab. Sinjab yang kita tunjuk gambar kepada masyayikh, sinjab tu jugalah yang kita lihat di tempat kita. Nampak? Iaitu tupai. Baik, kalau kita kata tak tupai tanah Arab dia besar daripada tupai tempat kita yang kecil. Tak, tupai. Besar kecil ke apa semua, yang penting tupai. Baik, sekarang ni ada sebahagian kita dah makan dan sebagainya. Baik, adakah kita nak hukumkan sebagai haram makan pada waktu tersebut? Disebabkan kerana mereka telah bercanggah dengan pandangan dalam kitab para ulama Melayu. Dan lebih mengagumkan saya, lebih saya takjub, ada sebahagian tulis dalam Facebook. Dia kata, Al-Imam Ad-Damiri, dia hanya menyebutkan, kita nak kena tahu, kena tanya dekat ulama tempat kita. Macam mana binatang ni bentuknya, boleh makan, tidak boleh makan. Ya, betul, tidak ada masalah benda tadi. Yang itu yang patutnya kita jadikan panduan. Tapi melihat kembali perbahasan yang telah dibuat dan sebagainya ni tidak dilarang. Kita nilai kembali dan kemudian tengok kembali perbahasan tersebut. Bukan pandangan ini dipegang oleh kebanyakan ulama kebelakangannya, kerana semuanya berpegang dengan kitab Sabilal Muhtadin yang dikarang oleh Syekh Arsyad Banjari rahimahullahu taala. Kerana Syekh Arsyad juga, tidak salah saya, dia hanya mengambil daripada apa yang telah disebutkan oleh Al-Imam Singli dalam kitab beliau Siratul Mustaqim. Dalam kitab tadi. Karena Syekh Arsyad dikatakan kitab Siratul Mustaqim disadurkan kembali oleh Al-Imam Arsyad Banjari dengan bahasa Aceh, dengan bahasa Banjar dan kemudian bahasa Melayu yang lebih hampir kepada tempat kita dibandingkan dengan yang ditulis oleh pengarang kepada Siratul Mustaqim yang berbangsa Aceh. Dan banyak bahasa dalam tu adalah bahasa Aceh. Baik. Balik kepada permasalahan sinjab. Dalam perbahasan sinjab ni, sinjab dari segi luaran dan rupa parasnya sama. Dan kita dah faham sebelum ni hukum samanya rupa binatang tadi dengan sesuatu yang satu lagi, maka hukumnya sama. Dan sinjab dalam bahasanya tupai. Memang disebut dalam kitab Ahyaun Kubra pun itu sifatnya. Dan jauh berbeza dengan sa'lab. Sa'lab ba'id jiddan daripada sa'lab. Minta maaf, bukan sa'lab, yarbu'. Sebahagian kata Syekh Rauf Singli kata itu dia seakan-akan yarbu'. La, yarbu' lain. Yarbu'. Dan saya bimbang takut mereka tertukar dengan Ibnu Irs. Ataupun yang tadi kita panggil sable tadi, ataupun Ibnu Irs, macam cerpelai tu. Dan tu pun berbeza, tu binatang yang berbeza terus daripada binatang yang kita sebutkan tadi. Sinjab. Dia tidak ada beza sinjab dengan sinjab yang ada di tempat kita. Sama saja. Cuma masyarakat kita ta'afuh. Kita tak makan benda tersebut. Baik, kita tidak makan. Bukan benda tadi tidak halal. Kerana bukan dilihat pada orang Melayu, makanan kita. Makanan kita dilihat pada Arab makan ataupun tidak. Itu kaedah dalam mazhab kita Syafi'i. Bukan dilihat pada ulama Melayu sebut. Kata ni boleh makan ataupun tidak boleh makan. Dan ada surat dihantar oleh para ulama Melayu kepada ulama Arab. Melalui surat. Ditulis kata, sinjab ini bertaring. Sinjab tempat kita bertaring. Sinjab di tempat mana pun semua bertaring. Dia akan bertaring. Baik, adakah dengan bertaring tadi menyebabkan jadi haram? Ini pun perlu perbahasan. Sebab tu kita dah sebut pada permulaan kitab kita. Masalah berkaitan dengan taring pada binatang. Yang dimaksud dengan taring tadi adalah yang dia gunakan untuk berburu. Dan kalau tidak ada taring, dia tidak boleh hidup. Itu maksud bertaring. Jadi kalau kata hanya sekadar bertaring, maka pada waktu tersebut kijang kita tak boleh makan kerana kijang bertaring.
kancil kita tak boleh makan kerana kancil bertaring. Memang taring dia lebih besar daripada taring lebih kurang taring dia sama macam taring musang. Taring kijang. Panjang pula tu. Nah, saya tengok sendiri depan mata saya. Dan juga kancil. Pelanduk pun ada taring. Lepas tu pelanduk kita tak boleh pegang macam tu je. Tokok tangan kita ni. Dan taring ni macam tikui. Dan mouse dia. Dia panggil mouse dia. Kepala macam tikui. Nah. Baik. Kalau hanya sekadar taring saja menyebabkan hukumnya jadi haram, hanya iskal. Ini akan jadi masalah. Masalah kenapa? Kerana banyak lagi binatang lain yang bertaring tapi kita dibenarkan makan. Kenapa? Kerana kita boleh makan? Tak. Kita kena tengok arak makan ataupun tidak. Bukan kita makan. Arak makan ataupun tidak. Yang tu masalah dia. Baik, sekarang ni bukan saya nak bersetuju dengan orang duk pergi jual tupai dan sebagainya. Pun fatwa, kalau kata fatwa Majlis Agama Islam, fatwa wilayah pun keluarkan saya tengok mengharamkan sinjak dengan pandangan Syekh Arsyad Banjari. Dengan pandangan tersebut. Baik, sebab tu saya nakalkan dalam kitab saya pun, saya gunakan hukumnya haram, eloklah dielakkan. Maksudnya kita elakkan daripada makan sinjak, kerana apa? Kerana berlaku pada waktu itu tasyabuh. Maksudnya kita jadi, sekarang ni hukumnya mutasyabih. Tapi sekarang perlu kepada i'adatun nazar. Adakah perlu kita lihat kembali, samakah sinjak boleh dihukumkan seperti mana binatang yang kita katakan diharamkan makan? Saya lebih kuat dalam pandangan yang mengatakan bahawa hukumnya adalah halal dimakan. Cuma untuk jual dan buat komersial dan sebagainya, lepas ni sonoklah pakat makan sinjak. Apa masalahnya kalau kata benda tu halal? Benda tu halal, apa masalahnya? Boleh? Yang masalah kalau makan babi, tu yang masalah dia. Pakat duk berkata babi halal pula. Yang tu yang akan jadi masalah nanti. Tamam? Masalah sinjak sebenarnya benda tadi jelas. Sinjak. Masalah sekarang ni musang. Yang ni yang patutnya kita bagi perhatian. Sebab ada sebahagian kata musang boleh makan. Tulis dalam kitab pula, musang boleh makan. Musang apa ni? Bukan musang di tempat kita. Sebab tu saya sebut dalam ni sinnaur. Ni masuk dah bab sinnaur. Sinnaur. Baik, habis dah bab tupai saya rasa. Baik, siapa yang dah makan tupai tadi, maka khair, insyaAllah ada pandangan ulama yang mengatakan ianya halal. Khair, tidak masalah. Baik, yang pegang dengan pandangan haram, tak perlu untuk kita nak mengharamkan orang lain pada waktu tersebut dan mengatakan orang ini telah masuk dalam perutnya benda yang haram. Kalau kita berpegang dengan pandangan itu kan selesai, senang. Tak ada masalah. Kalaupun kita kata kita nak ikut pandangan Syekh Arsyad Banjari, jangan tolak pandangan Imam Damiri. Jangan tolak para ulama lain yang berpegang dengan pandangan tersebut.